Hello guys, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Terima kasih kerana memilih channel Mistik Horror untuk anda mendengar kisah-kisah seram. Dan pada malam ini, saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum saya kongsikan kepada anda, silalah like, share dan subscribe dulu. Jadi, apa tunggu lagi? Subscribe lah sekarang untuk anda dapat notification untuk upcoming konten. Jadi tanpa bermasa, jom kita teruskan dengan kisah kita pada malam ini. Kisah kita pada malam ini bertajuk Pelajar USM terkena badi mayat. Jom kita dengarkan. Menjadi seorang pelajar perubatan memang salah satu subtopik yang kena dipelajari adalah anatomi, iaitu mempelajari struktur tubuh badan manusia daripada sekecil-kecil saraf sampailah sebesar-besar tulang temulang, jantung, otak dan paru-paru. Belajar dekat Universiti Sains Malaysia. Kelulusan kami adalah medical doctor ataupun MD, bukan MBBS macam UM. Jadi agak terhadlah pembelajaran untuk mengenai anatomi. Jadi maksud aku ni, tak ada peluang untuk kami belah kadaver iaitu mayat atau dikenali sebagai dissection. Pengajian kami lebih kepada menumpu kepada penyakit yang berkaitan dengan perubatan, bukan pembedahan. Aku ni baik dengan Profesor Madya Ottoman. Beliau merupakan pensyarah di bahagian anatomi sewaktu aku berada di tahun 1 sekolah perubatan ataupun SEM 1. Yang bagusnya disebabkan aku ni baik dengan beliau, anytime beliau ada nak dissect kadaver, beliau akan panggil aku untuk join sekali. Di Muzium Anatomi, dekat ruangan tersembunyi di belakang, terdapat ada tempat penyimpanan mayat-mayat tersebut disusun di dalam satu tempat berbentuk seperti tak mandi dan terendam di dalam larutan formaldehyde dan chloral hydrate, kalau tak silap akulah. Mayat tersebut disusun dalam posisi berlawanan di antara satu sama lain. Maksud aku, untuk mayat tu di bawah kakinya berada di kepala, mayat di atasnya dan bertimpa-timpa di antara satu sama lain. Ya, bukan satu mayat saja di dalam satu tub. Ada sampai 3 hingga 4 mayat keseluruhannya. Kebanyakanlah mayat-mayat ni adalah jenazah yang tidak dituntut daripada Malaysia. Juga tak silap aku, Prof ada mengatakan ada juga beberapa mayat daripada India dan negara-negara jiran. Jadi pada satu hari ni, Prof hantar satu mesej dekat aku. Dia bagi tahu dekat aku nak dissect satu mayat petang ni. Aku macam biasa excited lah. Ditambah lagi apabila beliau memberitahu ada part yang ingin dipotong adalah otak. Kerana aku ni minat subjek neurologi sewaktu aku di tahun 1 dulu. Namun biasanya dissection ni hanya 5% sahaja yang aku dapat buat, selebihnya Prof yang buat. Prof sedikit perfectionist, apatah lagi saat berurusan dengan satu tubuh yang pernah menjadi manusia. Dissection perlu dilakukan dengan berhati-hati dan penuh teliti. Aku sampai dekat bilik penyimpanan ataupun kadaver. Bau formaldehyde menusuk hidung sangat kuat, ibarat macam bau klorok. Dia punya bau tu menusuk walaupun aku dah pakai mask siap-siap dekat situ. Aku pakai apron. Takut-takutlah kalau terpercik cecair ataupun bendala yang berada di dalam badan mayat yang kebanyakannya dah berusia 3 hingga 4 tahun. Kadang-kala cecair tersebut amat berbahaya dan kadang-kala kalau terpercik dengan bau mayat, alamatnya kau kena buang sajalah baju yang terkena tu, tak payah basuh.
Kalau terkena dekat tangan, seminggu lah kau kena makan guna sudu, bau dia memang takkan hilang. Disebabkan dissection pada hari itu adalah otak, maka Prof dia minta aku untuk memindahkan satu jasad dekat atas meja. Agak berat. Aku tengoklah bahagian muka mayat tersebut dibalut dengan kain putih. Memang kesemua bahagian muka mayat-mayat dekat situ dibalut kain putih. Aku juga perasan ada bahagian badan mayat tersebut penuh dengan tattoo. Terus aku tanya dekat Prof, Prof, body ni daripada mana actually? Oh, ni daripada Pulau Pinang. Yang ni tak dituntut, jadi terus diserahkan kepada universiti selepas beberapa bulan tak dituntut. Oh, Prof tahu tak punca kematian dia? Ini kes terjun jambatan. Dia terjun dekat Jabatan Pulau Pinang. Punca dia adalah dia mati lemas. Oh, aku hangguk sajalah. Akhirnya terjawab jugalah persoalan aku. Aku tahu untuk mayat yang tak dituntut dan disimpan melebihi 14 hari dan bukan Islam akan diserahkan kepada pihak universiti untuk tujuan akademik. Bukan semualah, tetapi kebanyakannya begitulah. Prosedur dia untuk mendapatkan mayat mengikuti garis panduan iaitu SOP. Prof mengarahkan aku membuka kain putih yang balut tubuh jenazah. Terketar-ketar jugalah aku nak buka, walaupun dah kali ketiga aku assist Prof, tapi aku masih takut. Sebabnya tak pernah aku tengok lagi dissection untuk bahagian kepala. Agak mengerikanlah bila kain tersebut dibuka. Bila tengok muka mayat tersebut, memang aku jadi sedikit cuak. Memang pucat lesi sebelah matanya terbuka dan terjegil, manakala sebelah lagi tertutup. Mulutnya sedikit terbuka, menampakkan giginya yang berwarna kuning akibat perebutan walaupun terendam dalam cecair pengawet. Saat aku nak sentuh je bahagian kepala mayat tersebut, memang dapat aku rasakan sejuk betul kulit dia. Walaupun aku ni pakai sarung tangan getah, memang pucat lesi jugalah wajah aku ni. Prof pun tanya, adakah aku okey? Aku berdalih, aku katakan suhu bilik tersebut yang terlalu sejuk, padahal kulit mayat tu yang sejuk. Dissection akan dimulakan. Dipotong perlahan-lahan di bahagian kulit kepala mayat tu. Aku tengok tangan Prof laju betul, memang pantas dan lancar, ibarat melihat Chef Gordon Ramsay potong ayam. Prof bagi aku peluang juga untuk memotong dan membelah. Ditunjuknya aku di mana nak belah. Dia memerhatikan pergerakan aku macam burung helang. 2 jam kemudian, bahagian otak dah dikeluarkan dan direndam di dalam satu cecair setelah bahagian tempurung kepalanya digergaji. Bising jugalah bunyi gergaji yang memotong bahagian tengkorak pesakit. Alat yang lebih kurang sama macam angle grinder, kalau korang nak tahu. Dan sejam kemudian semuanya selesai. Aku mengucapkan terima kasih kepada Prof atas segala ilmu yang dikongsikan bersama. Macam biasa, Prof bagi pesanan. Ingat, lepas ni jangan balik bilik terus. Pergi makan dulu, keluar dulu, dah lewat sikit barulah balik bilik. Memang itulah pesanan Prof. Takut ada yang ikut katanya. Jadi aku pun jalanlah keluar daripada kampus perubatan ke kedai makan. Tapi perut aku tiba-tiba memulas. Terus aku berlari ke desa siswa untuk tandas. Untuk pengetahuan, desa siswa itu merupakan panggilan kepada asrama dekat USM. Habis saja
aku menunaikan hajat. Aku terus masuk ke bilik aku. Lupa, aku dah terlupa dah apa yang dipesan oleh Prof. Jadi aku pun tertidur keletihan. Waktu tu memang bukan hari hujung minggu, tapi tengah cuti selama 2 minggu. Aku malas nak balik Johor. Lagipun aku nak join banyak aktiviti yang aku kira boleh menambah ilmu, pengetahuan, dan aku memanfaatkan masa untuk study juga. Aku tiba-tiba mimpikan sesuatu yang buruk. Aku mimpi didatangi oleh suatu lembaga yang berupa seiras dengan mayat yang aku belah tu. Aku dapati dia berbaring di tepi aku, tapi badan dia dibaloti kain putih macam pocong. Wajah dia menyeringai memandang aku. Aku terkejut. Berdebar-debar jantung aku. Terus aku terjaga dan bingkas duduk. Aku tengok jam dah pukul 6.45 petang. Bilik aku dah suram kerana pada waktu tu memang dah hampir senja. Lampu pula tak buka-buka sebelum aku tidur jam 4 petang tadi. Jadi aku pun segeralah buka lampu dan pergi ke tandas nak mandi dan berwuduk. Dan aku tengok lampu tandas langsung tak terbuka. Maklumlah, biasanya jam pukul 7 malam barulah semua lampu di desa siswa aku ni terbuka. Jadi agak suram lah, walaupun lampu dekat bahagian koridor tu sentiasa terbuka. Jadi aku pun teruslah basuh muka. Waktu aku tengok cermin dekat tandas, aku perasan lah ada sekujur tubuh dekat belakang aku. Terpaku cuak. Perasaan aku, rupa makhluk tu yang serupa macam manusia, tapi aku tak dapat nak pastikan betul-betul sebab aku menoleh sepantas kilat. Itulah tindakan refleks aku. Bila aku pusing ke belakang, tak ada apa-apa. Saat tu aku segera sempurnakan wuduk aku dan aku terus berlari ke bilik untuk solat asar. Mungkin mainan perasaan aku sajalah. Jadi puaslah aku baca ke ayat kursi sampai 21 kali. Maklumlah, dah 2 kali berturut-turut, walaupun satu dalam mimpi dan satu lagi aku tak dapat nak betul-betul memastikan kewujudannya. Saat itu sudahlah hanya tinggal aku seorang saja dekat asrama disebabkan kawan-kawan yang lain dah balik ke kampung halaman masing-masing. Aku rasa cuak jugalah, plus takutlah kalau makhluk tersebut memunculkan diri dia lagi. Aku pun baringlah dekat katil menghadap dinding. Waktu aku pusingkan badan ke kanan, ya Allah, terpacul daripada mulut aku saat mendapatkan sekujur tubuh yang betul-betul berdiri dekat tepi katil. Saat aku tengok wajah dia, terus dia menyeringai sambil mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi pemotong elektrik yang digunakan waktu potong tengkorak mayat tadi. Mata dia sebelah terjolok keluar dan sebelah lagi tertutup separuh. Aku tergamam dan aku terus tutup mata aku dengan tangan. Dan sekali lagi aku tersentak apabila kedengaran azan subuh. Ternyata aku bermimpi lagi. Tapi aku boleh rasakan seolah-olah perkara tersebut memang betul-betul berlaku depan mata aku. Masuk hari ketiga, sememangnya hari yang agak menyeksakan untuk diri aku. Tidur tak boleh, dan apabila bangun dan berada dekat kawasan yang agak suram, dia datang memunculkan diri dia lagi. Memang selalu aku terperasan dekat pandangan sisi mata aku kelibat orang melintas ke sana ke sini. Ada sekali tu, saat aku terlelap, aku rasa bahu kiri aku disentuh dan kemudian mendengar bunyi nafas ibarat bunyi nafas anjing yang sedang bernafas sambil lidahnya terjeler-jeler. Sungguh menakutkan. Aku pun jumpa dengan senior aku dan diorang suruh aku berjumpa dengan pakar psikiatris. Aku
tak nak bagi tahu Prof Ottoman mengenai perkara ini. Maklumlah, aku baru saja melanggar apa saja yang dia bagi tahu tadi. Aku takut dia marah. Jadi aku pun pergi berjumpa terus dengan salah seorang psikiatris merangkap pensyarah aku, namanya Dr. Hanim. Jadi aku menceritalah kepada Dr. Hanim ni mengenai kejadian aku. Diagnosis Post Traumatic Distress Disorder PTSD dibuat dan aku diberi 2 jenis ubat. Balik ke asrama, aku telanlah ubat tersebut. Memang agak mengantuk dan waktu tu aku nak mandi dan aku dah get ready nak solat asar. Aku masuk ke bilik air membawa tuala dan sabun. Ketika aku sedang mandi, sekali lagi aku rasa bahawa aku ditepuk ataupun kena tap daripada belakang. Cepat aku menoleh tapi tak ada orang. Aku pun balik ke bilik setelah aku selesaikan mandi. Aku pun cepat-cepatlah mandi cowboy dan solat asar. Kesan ubat yang diberikan telah menyebabkan aku terlelap dan sekali lagi aku ternampak satu lembaga lelaki dengan badan penuh bertatu betul-betul berdiri dekat sebelah katil aku. Jadi bila aku tengok wajah dia betul-betul yang pucat dan mata yang sebelah terbuka dan sebelah lagi tertutup, sambil mulut dia yang terbuka menampakkan giginya yang berkarat. Jadi aku tak boleh nak bergerak, aku tak boleh nak buat apa-apa dah. Dan aku tengok dia menghampiri telinga aku dan bunyi nafas sama macam sebelum ni, nafas anjing. Semakin lama semakin kuat. Aku dapat rasakan yang nafas dia yang suam tu dekat telinga aku. Tapi aku tergamam dan tak mampu nak bergerak dan tak boleh nak buat apa. Aku ibarat diikat. Dan tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib mengejutkan aku. Sekali lagi aku bermimpi perkara yang seakan-akan sama. Tema dia mayat saja. Sepanjang malam aku tak boleh tidur. Dan apabila otak aku dah terlalu letih akibat tak habis-habis diganggu, aku rasalah dah cukup lah. Aku dah tak tahan dan segera aku call Prof Ottoman pada pagi tu. Prof, boleh awak datang ke rumah saya tak? Dekat Pasir Tumbuh katanya. Setelah aku menerangkan gangguan tersebut, satu persatu peristiwa yang berlaku aku ceritakan. Walaupun pada asalnya aku cuba nak berdalih, menyatakan bahawa aku tidak terus balik ke bilik. Tetapi akhirnya aku mengaku jugalah dan memandangkan aku ni memandang sebuah kereta dekat sini tiada masalah lah untuk aku ke rumahnya yang terletak lebih kurang 3 km daripada HUSM. Sesampainya aku dekat rumah dia, aku tengok Prof masih bercakap-cakap dekat telefon. Saat dia letakkan saja panggilan tersebut, terus dia berkata dengan aku, "Don't worry, saya dah call Ustaz," kata Prof Ottoman sambil tersenyum. Isteri dia pula ke ruang tamu menghidangkan aku secawan kopi. Kenapa teruk sangat saya kena gacau, Prof? Aku tanya. Lah, inilah orang panggil badi mayat. Sebenarnya lebih kepada psikologi awak. Tapi ada juga kadang-kala yang memang benda tu ikut awak sampai ke bilik dan nak duduk bersama dengan awak. Maklumlah, dah lama dia menumpang dekat bilik mayat tu saja, kata Prof Ottoman. Cuak jugalah aku dengar. Memang aku pernah mendengar ada orang cerita mengenai badi mayat. Tapi aku tak sangkalah sampai macam tu sekali kesan dia pada diri aku. Aku diganggu dengan begitu teruk sekali. So what if benda tu ikut saya balik, Prof? Saya tanya sekali lagi. Kat sinilah datangnya peranan Ustaz tu. Biar dia tengokkan kes awak ni dulu. Sebab tahun lepas ada juga salah seorang pelajar Master Anatomy ni pun jadi macam tu juga. Lepas dissect satu kadaver katanya. Oh, pernah terjadilah sebelum ni.
Aku bertanya, nakkan kepastian? Ya, pernah. Selalu sebenarnya. Daripada situlah saya kenal ustaz ni. Sebab kadang-kala walaupun kita dah ikut apa yang kita belajar kan, masalah ni macam ala-ala post traumatic stress disorder lah, PTSD. Tapi ada jugalah yang bukan, kata Prof. Osman sambil menghirup kopi sama dengan aku. Seperti apa yang diberitahu oleh pakar psikiatris yang aku jumpa. Macam mana kita nak tahu Prof, masalah ni nak kena treat dengan psikiatris atau kena treat dengan ustaz? Aku tanya lagi. Itu susah sikit lah. Biasanya saya akan suruh orang yang kena ni jumpa psikiatris. Kalau lepas dah makan ubat masih tak efektif lagi, gangguan masa itulah saya akan syorkan jumpa ustaz ni. Jadi alang-alang awak dah tahu ni, saya lagi bagus kalau awak jumpa ustaz ni dulu, jawab dia. Jadi aku pun terus sediakan diri. Rasa bersalah jugalah, masakan tidak ini semua gara-gara perbuatan aku yang tak dengar kata Prof tu tadi, ataupun tak dengar pantang larang Prof. Walau apa sekalipun, aku masih perlukan rawatan. 40 minit kemudian, ada seorang lelaki berrambut putih, berkopiah dan berjubah tiba-tiba sampai dekat pekarangan rumah Prof. Osman. Jadi dia pun introduce diri dia sebagai Ustaz Sulaiman. Setelah diceritakan apa yang berlaku terhadap aku, Ustaz Sulaiman bagi aku segelas air Yasin. Setelah soalan demi soalan ditanya kepada aku, dia baca sesuatu, terkumat kamiklah mulut dia, dan aku dapat tangkap jugalah beberapa bacaan daripada surah Yasin dan surah Al-Falaq. Kemudian dia diam saja. Dia pandang aku tanpa buat apa-apa. 5 minit jugalah aku rasa. Mungkinlah dia nak mendiagnose aku time tu. Kemudian dia tersenyum sambil berkata, apa saya nak pesan? Macam ni. 1, jangan sekali-kali tidur pada waktu lepas asar, beberapa minit sebelum subuh, dan waktu di antara maghrib dan isyak. Sewaktu tu badan kita berada dalam keadaan yang sangat lemah. Aku pun angguk je lah. Memang aku pun pernah mendengar orang pesan supaya jangan tidur pada waktu-waktu sedemikian. Even Rasulullah pun ada pesan, ada waktu-waktu tak digalakkan untuk tidur. Jadi dia pun kemudian dia menyambung. Dan yang kedua, ingat baca ayat kursi 3 kali, 3 kul, dan doa tidur sebelum tidur. Dan jangan lupa ambil wuduk sekali. Sebabnya kalau gangguan nak terjadi, biasanya dia akan berlaku pada waktu kita sedang tidur. Jadi lepas saya tengok awak ni, insya-Allah tak ada apa-apa yang bukan-bukan ikut awak. Mungkin semuanya mainan perasaan. Cuma ingat, kalau ada gangguan ataupun gangguan lagi, awak boleh call saya balik. Ubat yang psikiatris tu bagi macam mana? Nak teruskan makan ke? Tanya aku. Ya, dah tentulah. Kita ni ikhtiar saja. Dua-dua cara sekali. InsyaAllah boleh, katanya. Pulang saja ke asrama, aku dah mula membaca Al-Quran balik. Maklumlah, dah lama aku tak sentuh kitab suci tu. Dan aku selalu pastikan diri aku untuk ikut nasihat yang diberikan oleh Ustaz Sulaiman. Ubat yang diberikan oleh Dr. Hanim juga aku makan macam biasa, ikut jadual. Alhamdulillah, ternyata ternyata gangguan-gangguan sedemikian taklah hilang sepenuhnya, tetapi makin berkurangan, iaitu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya selepas 2 minggu, tiada lagi dah penampakan ataupun bayang-bayangan yang mengerikan menghantui aku.
Sewaktu aku datang untuk follow up dengan Dr. Hanim, dia dah berhentikan ubat-ubatan aku secara perlahan-lahan. Sampailah selepas sebulan setengah aku dah tak perlukan lagi ubat-ubatan tu. Memang sebagai seorang pelajar perubatan atau medical student ataupun ahli sains, kita akan anggap perkara-perkara macam ni berlaku kesan daripada keadaan mental kita yang terkejut. Tatkala terlihat sesuatu yang mengerikan macam mayat, kemalangan, peperangan atau kematian penyakit, ini yang kita gelar sebagai PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder. Namun sebagai umat Islam, kita kena percaya akan kewujudan makhluk-makhluk yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar atau tak dapat diterangkan melalui logik akal dan juga sains. Itulah sebabnya walaupun seseorang itu yang walaupun dah bergelar profesor atau berada di jabatan yang tinggi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai pakar anatomi ataupun forensik, mereka masih percaya bahawa memang ada ketika yang mana benda-benda tersebut boleh ikut kita balik, dan itulah sebabnya kenapa mereka akan sentiasa berpesan untuk tidak pulang balik terus ke bilik atau rumah lepas habis saja menguruskan mayat. Wallahu a'lam. Tamat. Okey, itulah kisah kita pada malam ini. Satu saja kisah tentang pengalaman seseorang yang bekerja dekat bahagian perubatan. Dia kena dissect mayat ataupun dia kena macam buat eksperimen terhadap mayat. Jadi dia telah diganggu. Seram main-main dengan mayat. Okey, itulah kisah kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Minta maaf kalau kurang seram, tapi kisah ni menarik, boleh dijadikan iktibar. Kita kena percaya bahawa makhluk halus ni memang sentiasa ada di sekeliling kita. Walaupun kita ni dah belajar tinggi, pemikiran kita dah moden, tapi kita kena ingat dalam agama suruh percaya pada benda yang gaib. Dan salah satu alam gaib ni adalah makhluk alam sebelah. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Oleh itu, jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.